Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi kita nak sama balik kitab kita ni, Syarah Kitab Tauhid karangan Ustaz Firanda lah, ulama Indonesia. Jadi kita nak sama balik hari ni syarah kitab keempat kita kira ni nak, iaitu bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan pada selain Allah SWT. Syirik-syirik ni minta selain Allah, perlindungan selain Allah. Tapi kita ni bincang lah, bukan minta gitu saja, minta yang benda yang melibatkan perkara ghaib, perkara hak kita tak nampak, perkara yang di mana sepatutnya hanya minta pada Allah, tiba-tiba kita minta dengan makhluk. Minta hak zahir ni tak apalah, tolong minta anu amai air sekelah. Benda tu bukan perbincangan minta doktor cek ubat ke apa, tu bukan minta perlindungan pada selain Allah. Minta polis jaga kita kalau selamat daripada penjenayah ke apa, tu bukan. Benda yang zahir ni dimaafkan dalam sistem sunnatullah lah. Benda hak ghaib ni kita bertembung antara bergantung dengan Allah yang maha berkuasa, dengan jin, dengan makhluk-makhluk lain, yang mana ada perlawanan di situ. Jadi kita tak bergantung dengan Allah, itu jadi syirik dah. Mana syirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk syirik meminta perlindungan pada selain Allah SWT dah. Pada bab sebelumnya penulis membawakan beberapa bentuk syirik, seperti menyembelih untuk selain Allah yang secara zahir merupakan amal perbuatan tubuh. Sembelih, pasal kita sembelih ni, tumpah darah ni ada unsur pengagungan pada benda ghaib juga benda-benda ghaib. Kemudian bernazar untuk selain Allah, nazar pula yang berkaitan dengan perkataan, itu syirik juga kalau buatkan nazar ni kerana kita mengagungkan kepada orang yang dinazar, benda yang dinazarkan Allah ke jin ke apa . Pada bab ini penulis membawakan kesyirikan isti'adzah, minta perlindungan pada selain Allah yang secara zahir berkaitan dengan hati. Jadi hak masalah tamu ni ikat dengan hati dah. Dia merasakan Allah ni tak dengar pekak, Allah suruh mandak kepada Tuhan kecil. Allah tak lemah, Allah ni nak kena beri ke Tuhan kecil dah. Yang secara zahir berkaitan dengan hati, meskipun isti'adzah terkadang terucap dengan perkataan. Ada hak ucap mulut, tapi masalah tamu bermula daripada hati dah. Al-isti'adzatu ni adalah masdar dari kata isti'adzun. Isti'adzah lah. Fa'il madhi isti'adzah. Al-isti'adzatu tu dipanggil masdar lah. Perbuatan kata kerja yang tukar pada kata nama lah. Isti'adzah yang bermakna talabal auzi, iaitu memohon perlindungan. Wazannya, timbangan kata kerjanya adalah istif'ala lah. Istif'ala. Yang pada umumnya menunjukkan tolak permintaan, minta dah. Istighfar dah. Semua tu minta ampun dah. Istafa'ala dah. Wazan istafa'ala ni minta, tolak, minta dah. Sama seperti istighatsah dah. Istighatsah ni yang bermakna talabul ghais. Talabul ghais itu minta pertolongan dalam keadaan terdesak. Istighatsah minta dalam keadaan terdesak. Isti'anah ni, isti'azah ni tidak mesti terdesak dia dah, gitulah dah. Minta pertolongan. Isti'anah pula. Isti'anah wazan istif'al juga dah. Istif'ala dia. Jadi isti'anah ni maknanya talabul auni. Talabul auni iaitu minta pertolongan. Isti'azah atau memohon perlindungan pada Allah Ta'ala ni merupakan ibadah yang sangat mulia lah. Kita minta dengan Allah, na'udzubillah minasyaitanir rajim dan sebagainya, tu benda yang sangat mulia. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Quran, Allah Ta'ala firman, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Fussilat, surah ayat ke-36. Pada ayat di atas Allah memerintahkan agar memohon perlindungan kepada Allah. Hal yang sama juga kita boleh jumpa dalam ayat Quran yang lain. Contohnya Allah Ta'ala firman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Surah Al-Falaq ayat 1 dah. Contoh lain, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Surah An-Nas ayat 1.
Ayat lain pula, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung pada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Surah Al-Mu'minun ayat 97. Sehingga isti'azah ni minta berlindung ni kepada Allah adalah ibadah. Bila seorang beristi'azah kepada makhluk, minta perlindungan pada makhluk pada perkara yang mereka tidak mampu, atau kepada makhluk yang ghaib. Itu poin dia. Tidak mampu ni benda yang kata secara zahir tak mampulah. Ya, secara ghaib ni, ya kena faham, kena bincang bab ghaib dengan tidak boleh kita samakan. Kalau tidak makan panado syirik dah. Orang kata nak tangkar tu syirik, kayu kokar dah. Kayu kokar ni kalau benda zahir tak syirik. Kalau kita berbuat kayu kokar berbuat lain minum untuk penyakit yang zahir dah. Tapi kalau penyakit ghaib, ia jadi unsur-unsur tu lah nak. Elok bala, elok orang curi, elok gangguan jin ke apa. Maka di situ ada unsur-unsur ghaib. Jadi isti'azah ni ia melibatkan yang kepada makhluk yang tak boleh ni, ialah melibatkan perkara yang tidak mampu secara zahir yang biasa ni tak, sunnatullah sistem biasa, ataupun kepada makhluk ghaib pada perkara ghaib lah, maka itu adalah syirik. Kena faham nak poin gini lah. Kalau tidak kan jadi masalah. Cakap nak terai dok. Ni mai belik bersama zahir dan ghaib ni dok. Syirik dia kata kalau gitu syirik lah. Jadi benda kali bicara siapa ko benda ghaib apa dia tidak beza ke? Dia samakan dengan doktor dengan penadu ke apa kan? Sampai bila tidak ada benda syirik lah di dunia ni tak? Berhala pun. Dia kata, lah, supo ni minta orang ni minta berhala. Jadi sebenarnya tu jadi sama berlaku dah. Dengan kubur ko, dengan doktor sama berlaku dah. Tok wali tu hidup. Ada roh, ada di sebalik kubur tu ada roh yang hebat dah. Ada tok wali wali naubah dah. Di Jalal Ghaib. Wali kutub, wali abda. Nah. Jadi kita jadi ia tidak kaitkan benda ghaib ni, ia anggap sama dengan zahir, dan sekali tak ada benda syirik lah. Tak ada benda syirik lah. Tak ada benda syirik. Minta dengan berhala pun tak apa. Dengan tokoh Buddha pun tak apa dah. Sebabnya benda tu serupa dia minta dengan doktor minta dengan anak bini kita, minta tolong siapa-siapa, kawan-kawan kita serupa lah. Kalau kita tidak beza benda ni. Sebabnya apabila masuk dalam alam ghaib, ia ada benda yang kita, kalau kita masalah kita agungkan, ia akan tukar dengan Tuhan lah, dengan Allah SWT lah. Secara umum isti'azah terbahagi menjadi dua. Pertama, isti'azah billah, mohon perlindungan kepada Allah. Maka itu adalah ibadah dan bukti lah. Isti'azah bi ghairillah, memohon perlindungan pada selain Allah. Minta lindung pada selain Allah ada bagi dua pula. Pertama boleh, iaitu pada perkara yang dimampui oleh makhluk secara zahir. Kita boleh kira, kita boleh tahu. Ubat ni, maka secara umum jadi siap penyakit ni secara zahir dah. Ikut kajian-kajian. Kayak kokak apa, kalau buat macam ubat biasa, tak ada masalah. Batuk, ligo ke apa. Kalau kita bukanlah penyakit yang melibatkan sihir jin ke apa, tapi dia tu secara zahir dah. Kita gosok dia, kalau kita guna dia, gosok hilang bisa dah. Jadi macam bubuh minyak lain lah. Hilang dah. Jadi benda tu tidak melibatkan ghaib lah. Masalah ghaib dah. Jadi boleh, iaitu pada perkara yang mampu oleh makhluk, seperti minta perlindungan pada polis dari kejahatan orang jahat kau lah. Macam-macam lah dah. Yang kedua syirik, iaitu seperti meminta sesuatu yang tidak mampu oleh makhluk. Tidak mampu ini oleh makhluk ni secara zahir, sunnatullah, sistem biasa. Kita boleh kira, boleh nampak, boleh kira tu. Tak boleh ni benda dia ghaib ni. Seperti kepada mayat, ada semati dah. Tak boleh. Secara zahir tak nampak. Kalau nak ada pun secara ghaib. Ghaib tu ia ada kaitan dengan jin lah, syaitan, iblis ke apa. Ataupun kita telah mengagungkan sedangkan mayat semati ni walaupun berjadi roh, Allah lebih dekat, lebih dengar daripada makhluk. Tiba-tiba kita merasa Allah ni dekat dengar pokok syirik ni dah. Jadi kubur Nabi Hud, kubur apa, kubur tu dengar dulu sebelum Allah SWT dah. Tak wali dari kubur tu, Nabi dari kubur tu dah. Orang soleh dari kubur tu dengar dulu daripada Allah SWT dah. Ni masalah dah. Sebab dia sama-sama alam Allah ghaib. Tu pun orang semati pun dalam ghaib dah. Atau minta perlindungan pada yang ghaib seperti kepada jin. Minta tolong dengan jin dah. Dan isti'azah ni mohon perlindungan ada dua, kita bicara di sini. Pertama, isti'azah mohon perlindungan pada Allah. Ini adalah tauhid lah. Comel, molek. Dan kita kena minta tolong sama dengan Allah. Minta perlindungan dengan Allah SWT. Jangan bergantung dengan diri kita sendiri.
Yang kedua, isti'azah kepada selain Allah pada perkara yang dimampu oleh makhluk, benda zahir, benda hak nampak. Boleh. Contoh minta tolong pada polis, minta tolong pada cikgu kita ajar. Minta tolong. Ataupun suruh dia doa apa boleh zahir lagi. Nampak dah. Tok guru tolong doakan hamba nak periksa ke apa. Cikgu tolong doakan hamba dah. Ustaz tolong doakan hamba nikah ke apa. Jadi benda tu zahir dah. Permintaan perbuatan dia pun doa zahir dah. Tapi kita tak boleh kata dia yang menunaikan hajat kita. Allah yang tunai hajat. Dia minta pun dengan Allah, dengan zahir kita minta tolong dah. Tapi apabila dia mati dah, orang soleh, tok guru, tok alim ni mati dah, doa kita dekat kita dengan Allah ni lebih dekat, jauh lebih dekat daripada kita dengan tok wali yang gaib tu. Kena faham dah. Dan kita tak boleh mengagungkan tok wali tu, dan kita mengagungkan Allah SWT. Pada perkara yang tidak dimampui oleh makhluk secara zahir, secara sunnatullah sistem biasa ni, syirik besar. Contoh minta tolong kepada jin atau pada ruh, wali gaib ke, Nabi Khidir ke dah, Syekh Abdul Qadir Jalani ke, wali mana-mana pun, semua tu syirik. Dalil pertama, firman Allah SWT, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawa ada beberapa orang lelaki dari manusia yang minta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin. Maka jin-jin itu hanya menambahkan dosa dan kesalahan. Surah Jin ayat ni. Jadi itulah dah kita cara. Penulis membawakan dalil yang menunjukkan bahawa isti'azah kepada selain Allah merupakan syirik. Dalil pertama firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawa ada beberapa orang lelaki dari manusia yang minta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin. Maka jin-jin itu hanya menambahkan dosa dan kesalahan. Surah Al-Jin ayat 6 dah. Al-Hafiz Ibn Katsir. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsirnya berkata, kunna nara anna lana fadlan 'ala al-insan 'ala al-ins li'annahum kanu ya'uduna bina idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan min al-barari wa ghayriha kama kanat 'adatul 'arabi fi jahiliyatiha ya'uduna bi'azim dhalika al-makani min al-janni an yusibahum bi syai'in yasu'uhum kama kana ahaduhum yadkhulu bilad a'da'ihi fi jiwari rajulin kabirin wa zimamihi wa khafaratihi. Wa qala as-Suddi kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi fayati al-ardha fayanzilaha fayaqulu a'udzu bi sayyidi hadha al-wadi min al-jinni an adarra anafihi aw mali aw waladi aw ma shiti. Jadi iaitu para jin berkata, kami memandang bahawa kami punya jasa kepada manusia. Jin berasa gitulah agak. Kerana mereka meminta perlindungan kepada kami jika mereka singgah di lembah atau di tempat yang kerah, tempat yang kerah, ada rasa takut dah. Seperti padang terbuka atau yang lainnya sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliah dahulu lah. Ketika hendak menempati atau melewati suatu tempat, mereka minta perlindungan pada jin terbesar penghuni daerah itu agar tidak mengganggu mereka. Minta tolong jin, jangan terangkau dah. Minta tupai lalu tu. Jadi minta dengan kehinaan diri, kerendahan diri, minta perlindungan dengan jin, jadi besar dirilah jinnya. Sebagaimana salah seorang dari mereka masuk ke daerah musuh dengan perlindungan dan jaminan keamanan dan penjagaan dari seorang pemuka di antara mereka. Kalau kita manusia zahir ni, kita pergi tempat lain, kita nak pasport, kita nak visa, kita nak perlindungan lah, jaminan keselamatan kita di negara lain lah. Begitu juga manusia ni minta tolong jin lah. As-Suddi berkata adalah seorang yang keluar bersama keluarganya menuju suatu tempat, lalu mereka singgah di situ. Maka sang lelaki berkata, aku berlindung pada jin pemimpin lembah ini agar aku tidak mendapatkan kemudaratan atau mengenai hartaku atau anakku atau hewan tungganganku. Ini ucapan biasa jauh zaman dulu lah. Al-Qurtubi berkata, wal murad bihi ma kanu yaf'alunahu min qali rajuli idza nazala biwadin a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumihi
fayabitu fi jiwarihi hatta yusbiha. Jadi maksudkan adalah apa yang dahulu mereka, yakni orang Arab jahiliah dahulu melakukannya, di mana seseorang orang Arab itulah, seorang jika singgah di satu lembah, maka ia berkata, aku berlindung kepada pemimpin lembah ini. Pemimpin itu apa? Jin lah. Ketua jin dia. Dari kejahatan kaumnya yang bodoh. Maka ia pun bermalam dalam perlindungan jin tu sehinggalah pagi hari. Ya ada kata kaki, tapi kita baca lepas ni kan panjang sangat lah. Pasal syarah ni panjang sangat kata kaki, jadi kita rasa nak patah balik tu payah dah. Muqatil berkata, kana awalu man ta'awwadha bil jinni qawmun min ahli al-Yaman, thumma min bani Hanifah, thumma fasha dhalika fil Arabi. Falamma ja'a al-Islamu 'adhu billahi wa tarakuhum. Yang pertama kali meminta perlindungan pada jin adalah satu kaum dari penduduk Yaman, kemudian dari suku Bani Hanifah. Kemudian tersebar di kalangan Arab. Tak kala datangnya Islam, maka mereka berlindung kepada Allah dan meninggalkan para jin untuk minta tolong dengan jin lah. Lepas datang Islam. Inilah salah satu bentuk kesyirikan kaum jahiliyah dahulu yang sering mereka lakukan. Jika mereka lawati lembah tempat-tempat tertentu, maka mereka minta perlindungan pada jin-jin tersebut. Pada asalnya hanya dilakukan oleh sebahagian kaum. Namun lama kelamaan akhirnya tersebar di kalangan semua bangsa Arab. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Pada asalnya hanya dilakukan oleh segelintir manusia saja. Namun akhirnya tersebar luar habis. So tanah Melayu, so Indonesia agak apa buat habis. Tentang makna fazaduhum rahaqa, maka para ulama terbahagi menjadi dua pendapat dalam mentafsirkannya. Fazaduhum rahaqa. Pertama maknanya iaitu menambah ketakutan bagi manusia. Demitok dengan jin, dengan perikoka, dengan gelar, kata gelar dah. Nak elak sihir syirik saya pada jumpa dah. Masalah dia semakin takut. Untuk lelaki nak tinggal, tak boleh nak pergi jambil, takut. Nak temai tak. Pada gapo, pakar-pakar kau takut. Tu nak yang bunyinya. Bergantung dengan makhluk ni, terutama menembakkan gaib ni, semakin kuat. Semakin takut itu semakin tinggi dah. Tawakal semakin kurang, bergantung dengan kayak kokar, dengan batu, dengan sesuatu benda yang secara zahir tidak memberi manfaat dan mudarat, melainkan ada unsur jin, ada unsur syirik dah. Kedua maknanya iaitu menambah kesombongan. Pertama, dia nampak kita jadi takut dah. Itu masalah utama dah. Fazaduhum rahaqa ni, jin menyebabkan dia besar diri dan kita jadi takut. Manusia jadi takut dah. Yang kedua maknanya iaitu menambah kesombongan bagi para jin. Yang kedua makna dia, jin tu berasa lebih hebat. Sepatutnya kita manusia ni jadi ketua bagi binatang, bagi seluruh makhluk ni. Allah jadikan kita khalifah di muka bumi supaya kita jadi ketua. Jin kena ikut kita, ni kita kena ikut jin dah. Ataupun jin kena takut kita ni takut ke jin. Itu masalah dah. Para jin semakin senang melihat manusia takut pada mereka dan meminta perlindungan pada mereka. Hal ini banyak disaksikan di dunia nyata. Terlebih-lebih di tanah air. Di Indonesia banyak lagi daripada tempat kita lah. Sebagai orang ketika melihat batu besar atau pohon yang tinggi yang diyakininya keramat, kerah mereka kemudian memberinya sesajian memberikan jamu ke apa ke jin lalu memohon kepada kepala jinnya agar para jin penunggunya tidak mengganggu mereka Berlindung kepada jin seperti contoh ini merupakan perbuatan syirik. Qatadah berkata fazaduhum rahaqa ay isman wa zadatil jinnu alaihim zalika jara'ah. Fazaduhum rahaqa iaitu mereka manusia semakin berdosa dan para jin semakin berani kepada manusia. Semakin gedebek dia. Kuat yang niat kita dah. So kuat jadi hatu ni. Begitulah sebenarnya hati-hati ni kita kau takut kau kuat ya. Kalau kita berani kita gantung tawakal pada Allah lebih, dia tak ganggu pun kita dah. Tu pengalaman kita dah tak. Lagi kita berani. Oleh kata jumpa kadang-kadang bayangnya jin ataupun bayar-bayar ke dia supaya takut Kita kalau kita berani, insya-Allah jin tak kacau kita dah. Kita bergantung dengan Allah, insya-Allah jin tak kacau kita. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan haramnya meminta tolong pada jin adalah firman Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim.
Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari kalangan golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 128. Adapun At-Tabari dalam tafsirnya menukilkan perkataan Ibn Jurayj tentang tafsir ayat di atas dibawakan pada makna dari surah Jin ayat 6. Ibn Jurayj berkata, Anna rajulu fil jahiliyah yanzilul arda fayaqulu a'udzu bikabiri hadzal wadi fadzalika istimta'uhum wa amma istimta'ul jinni bil insi ma yanalul jinnu minal insi min ta'zimihim iyahum fi isti'adatihim bihim fayaqulun qad sudna al jinnah wal insa. Dahulu laki-laki di zaman jahiliyah singgah di satu tempat lalu berkata, aku berlindung kepada jin pembesar penguasa lembah ini, maka itulah kesenangan yang diperolehi manusia dari jin. Dah dijaga dia lah kononnya dah. Adapun kesenangan yang diperolehi jin dari manusia iaitu pengagungan manusia terhadap para jin. Jadi jin itu berasa nikmat apabila kita mengagungkan, membesarkan jin, takut pada jin, takut pada hantu ni. Tak kala manusia minta perlindungan pada para jin, maka para jin berkata, sungguh kita telah menguasai jin dan manusia. Jin jadi agah. Sepatut kita menguasai jin, tapi jin menguasai kita dah, menakluk kita, menjadikan kita manusia ni hamba. Nauzubillah min zalik. Dah waliyazubillah. Perhatikanlah, meskipun kepala jin tak kala mendengar permohonan mereka, asalnya dia akan mampu memenuhi permintaan mereka. Lalu merintah ke anak buahnya agar tidak mengganggu mereka. Akan tapi tetap saja perbuatan tersebut adalah syirik juga. Boleh dah. Dia kita minta tolong dia macam kita hina dina dah di hadapan jin. Dia boleh buat, tak ganggu kita dah. Kerana orang tersebut berlindung kepada sesuatu yang gaib. Dan meminta pertolongan pada sesuatu gaib selain Allah adalah syirik. Dah mana pun syirik lah. Selain itu, jin juga bermacam-macam. Tidak semuanya Muslim. Ada jin yang kafir, ada jin Hindu, ada jin Buddha, jin etis, bahkan jin yang Muslim pun ada yang berakidah menyimpang. Sebagaimana halnya manusia juga. Jadi jin serupa, jin etis pun ada. Jin kafir, jin Hindu, jin Buddha pada belakang dah. Jadi demikian juga sekalipun jin Muslim sekalipun sebagaimana manusia, ada di antara mereka yang suka berdusta. Terlebih lagi syaitan yang suka berdusta. Meskipun sesekali betul benar, tapi hukum asalnya tabiat mereka adalah pendusta. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika syaitan mengajari Abu Hurairah ayat kursi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun ta'lam man tukhatibu منذ 3 layalin ya Abu Hurairah. Qala la, qala dzaka syaitan. Adapun dia kali itu berkata benar. Ya ajar Abu Hurairah ni ayat kursi lah. Untuk halau syaitan jin, bukan kali kokak dah ayat kursi dah. Ataupun dia kali itu berkata benar lah ayat kursi. Nama asalnya dia ni pendusta, jin-jin ni dah curi ni pendusta. Kau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Nabi tanya Abu Hurairah. Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah syaitan. Lebih dari itu, pada umumnya jin tidak ingin membantu manusia kecuali dengan timbal balik, iaitu manusia mestilah membayar mahal kepada jin tersebut. Mahal yang dimaksudkan seperti darah binatang. Pasal tu kita kata darah mengalir daripada binatang ni. Sembelih ni atau kepala binatang lah. Dia ada unsur, kata jin lah. Dia ada unsur boleh berkait dengan alam jin lah. Mengagungkan jin. Ketundukan pada jin merupakan, hakikatnya itulah bentuk ketundukan dan itulah yang dicari oleh jin lah. Ketundukan pada jin, oleh sebab itu kita sembelih ni, ya Allah pun ghaib, jin pun ghaib lah. Kalau kita sembelih kerana Allah, so Allah sambung lah, gitulah dah. Tapi Allah tu tak sambung sama. Cuma Allah nak suruh lari syirik tu supaya menuju pada Allah kerana Allah SWT belaka. Tapi kalau sembelih untuk jin, dia akan mudah berhubung dengan alam jin lah. Ketundukan pada jin merupakan kelazatan bagi jin. Jin sama sekali tidak memerlukan harta manusia sebenarnya dah. Dia hanya memerlukan ketundukan dan pengagungan dari manusia dah. Akak diri dia jadi Tuhan lah.
Jin suka, dia akan agung sampai macam Tuhan lah. Di situlah letak syiriknya lah. Di antara dalil tidak bolehnya meminta tolong kepada jin adalah Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meminta tolong kepada jin. Ketika kana Aisyah hilang, maka Nabi tidak pernah meminta tolong kepada jin. Jin kita cari ni. Mudah jin ni. Dia ada kuasa lebih. Tapi Nabi tak minta tolong dengan jin lah. Ketika Nabi SAW memerlukan pasukan yang banyak saat perang Badar melawan kaum musyrikin tu, Nabi tu 300 lah. Nabi tidak pernah meminta bantuan jin sama sekali dah. 300 nak 1,000 dengan kelengkapan senjata pukul 1,000 tentera kafir dengan kuda dengan gapo dengan senjata canggih zaman itu. Nabi hanya minta tolong dengan Allah, tak minta tolong dengan Jibril pun dengan jin tu tidak, tapi minta tolong dengan Allah SWT saja. Itulah kita orang Islam sepatutnya nak. Dan ayat di atas menunjukkan tidak bolehnya seorang minta tolong kepada jin, sangat disayangkan di tanah air kita lah. Ni kata ni lah. Banyak tersebar fenomena seorang yang punya khadam ni, khadam jin, khadam wali naubah lah atau wali lah ke apa lah. Dia merasa punya jin yang dikuasainya dan boleh diperintahkan olehnya, tapi dia kena agungkan dulu, kena bimakai, kena puja dulu. Padahal hakikatnya dia lah dikuasai oleh jin sebenarnya, kerana jin pasti meminta syarat-syarat. Ya, jika diteruti maka dia telah terjatuh ke dalam syirik. Ini kena ingatlah, kadang-kadang belajar silap nak boleh ilmu dia tu, syarat dia kena semaya jemaah. Jadi semaya tidak ikhlas dah. Semaya dia tidak ikhlas. Jadi dia semaya tu kerana jin dah, kena silap dia dah. Itu jadi masalah juga. Kadang-kadang nampak benda molek, tapi syarat dia tu untuk boleh ilmu tertentu, ilmu dunia tertentu, dia jadi syirik juga setengah-setengah tu. Dia tidak kerana Allah SWT betul-betul dah. Maknanya ada syarat hak molek pun nampak ada dah. Jangan tinggal semaya dah ada. Dah belajar silap pelik-pelik tu. Syarat dia, ilmu ni kena jangan tinggal semaya. Macam omel kita nampak dah. Tapi ada hak pelik sikit dah, ditambah lah sikit-sikit dah. Jangan bola lebuh jemur lah dah. Benda-benda tu karut dah. Dalil kedua dah. Khalaf binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhaka min manzilihi dzalika. Barang siapa yang singgah di satu tempat, lalu ia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dah. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan, min syarri ma khalaq. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampailah dia beranjak di tempatnya itu. Hadir umat muslim. Itulah Islam ajar dah. Tak usah ajar tak boleh gapo ni. Nabi ajar begini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita pergi mana-mana tempat, sehingga mana-mana tempat, kemah mana tempat, baca ni dah. Tak usah ajar benda-benda pelik lah, pagah pelik-pelik, pagah ni dah. Penulis membawakan hadis ini seakan-akan ingin memberitahu para pembaca bahawa Nabi SAW punya solusi, punya penyelesaian lah untuk berlindung dari keburukan makhluknya. Jika orang Arab jahiliah mereka mohon perlindungan pada kepala jin, maka Nabi mengajarkan doa ini untuk berlindung kepada Allah dari keburukan para makhluknya. Bila seorang melewati lembah, melewati padang pasir atau tempat-tempat lainnya, maka hendaknya dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampailah dia beranjak dari tempat itu. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa kalam Allah bukanlah makhluk, tetapi sifat Allah. Kerana Nabi SAW tidak mungkin mengajarkan agar berlindung dengan makhluknya, di mana telah dimaklumi bahawasanya berlindung dengan makhluk adalah syirik. Sehingga manusia boleh saja bersumpah dengan Al-Quran, kerana bersumpah dengan sifat Allah, hukum tidaklah mengapa. Asalnya nak. Yang tidak diperbolehkan adalah bersumpah dengan makhluk. Nabi SAW bersabda, Man halafa bi ghairillah faqad kafar atau asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Kalam Allah boleh ditinjau dari dua hal. Pertama, ditinjau dari sisi asalnya, iaitu pada asalnya sifat kalam Allah itu qadim atau azali. Artinya sifat kalam Allah itu telah menyertai keazalian zat Allah ni. Kalam Allah ni, ulama kata, ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata kalam Allah tu qadim, kalam Allah tu bukan makhluk. Bukan sifat yang muncul kemudian.
Hal ini sama halnya dengan sifat-sifat Allah yang lain lah. Seperti sifat mendengarnya, sifat melihatnya dan sifat-sifat lainnya. Semua sifat-sifat itu telah menyertai keazalian zat Allah. Bersama-sama dengan zat Allah yang qadim, yang asal, yang kata tidak barulah, bukan baru. Atau dengan kata lain, zat Allah yang azali adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang azali. Juga di antaranya sifat kalam, sifat berbicara. Allah boleh berbicara, boleh kecek ni zaman dulu lagi dah. Ya. Dulu lagi lah. Masa awal-awal tu boleh kecek tu. Sifat tu ada dah pada Allah SWT. Hal ini berbeza dengan manusia. Pada saat dilahirkan, manusia belum dapat berbicara dah. Lepuk tak boleh cara dah. Lepas tu daripada perut umur pun tak boleh kecek lagi dah. Lalu kemudian sering bertambahnya umurnya dan selalu mendengar pembicaraan orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya manusia dapat bicara dengan ayah mak dia, adik-beradik dia, lepas tu baru boleh tiru, boleh bercakap. Ada yang boleh berbicara di usia 2 tahun. Ada yang di usia 4 tahun baru boleh berbicara. Macam-macam manusia. Intinya sifat berbicara itu datang setelah melalui beberapa tahapan. Bukan lahir kemudian langsung boleh berbicara. Sehingga semakin cepat seorang manusia boleh bercakap, maka semakin sempurnalah ia. Seperti mukjizat Nabi Isa AS yang diberi kemampuan langsung boleh berbicara setelah dilahirkan. Allah Ta'ala berfirman, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya Nabi Isa kecil, baby lagi dah. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunnya dah. Dalam apa? Ayun apa kata? Tak duku lagi lah dah. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab tu saja sebut dia. Maksud Injil lah. Dan menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam ayat 29 hingga 30. Jadi masa kecil lagi, masa baby lagi, Nabi Isa boleh cakap dengan fasih. Inilah salah satu kelebihan Nabi Isa dibandingkan manusia-manusia yang lain. Akan tapi Nabi Isa itu dahulu tidak ada, kemudian ada lah. Dan bahkan pendapat yang benar bahawasanya Nabi Isa setelah boleh berbicara tak kala masa kecil, maka beliau tidak terus berbicara hinggalah dewasa. Akan tapi beliau hanya berbicara sementara waktu untuk menjelaskan bahawa beliau seorang Nabi dan menjelaskan kesucian ibunya sahaja, Maryam, yang dituduh berzina. Setelah itu beliau menjadi seperti bayi biasa, kembali tidak berbicara. Itu pendapat ulama ibah gitulah dah. Adapun Allah sejak azali sudah ada dan sudah mampu berbicara. Adapun sekte kumpulan Mu'tazilah dah, firqah Mu'tazilah, mereka meyakini bahawa Allah terdiri dari zat dan sifat, di mana zatnya azali namun sifatnya adalah makhluk yang tidak azali. Ini Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab yang mikir lebihnya ni. Ada ilmu kalam dah yang masuk daripada tamadun Yunani. Seandainya sifat-sifat Allah seperti mendengar, melihat, berbicara dan sifat lainnya itu azali, berarti Tuhan itu berbilang. Tidak azali dah. Si makhluk tidak azali, berarti Tuhan itu berbilang. Kan di antara sifat utama Tuhan adalah azali. Tidak ada yang boleh azali kecuali zat Tuhan saja. Mereka membayangkan bahawa zat terpisah dari sifat. Dan yang merupakan Tuhan adalah zatnya semata-mata. Maka jika ditetapkan ada 2 sifat yang azali seperti sifat mendengar dan sifat melihat, maka Tuhan itu ada 3, iaitu Tuhan Allah, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Yang kata gitulah dah. Gitulah kira dah. Ya berbelik lah. Memang kalau kita ikut ilmu kalam ni, akan jadi pening dah. Istilah-istilah yang dia kata buat pening dah. Sekali tak tahu ke apa dah. Nak bincang amr dengan itibari lah ke apa. Dan sebenarnya sampai bila pun kita tak faham dah. Tentu ini adalah logik yang aneh. Waktu kita rasa nayo lah. Kasihan kepada apa belajar cara kaedah ilmu kalam ni. Nak berhenti dia kali tak? Bincang lagi kau. Tak ada nak habis sikit lagi. Tentu ini adalah logik yang aneh. Pemahaman seperti ini muncul kerana terpengaruh oleh ilmu filsafah, ilmu kalam, ilmu filsafah ni. Sehingga dari situlah Mu'tazilah meyakini Al-Quran itu makhluk yang tidak azali. Kerana Al-Quran adalah perkataan pembicaraan Allah, iaitu sifat Allah. Sementara sifat-sifat Allah adalah makhluk, yang kata dia. Adapun Ahlussunnah, mereka meyakini bahawa Allah itu azali berserta sifat-sifat Allah pun azali.
Di antara sifat berbicaranya Allah. Kedua, kalamullah ditinjau di sisi topik ini, isi pembicaraannya, atau bilakah Allah berbicara, bercakap, maka sifat berbicara Allah, itu hadis baru terjadi. Allah cakap tu baru buat lah. Mungkin kalam ni. Oh tak, Allah tak cakap dulu ni dah. Dulu. Artinya Allah akan berbicara jika dia hendak, ya cakap lah. Allah boleh berbicara sejak zaman azali. Tapi bilakah Allah berbicara itu, terserahlah kepada Allah. Dan itulah tanda kesempurnaan dari sifat berbicara Allah. Ni selagi ilmu ilmu ni tak boleh bergerak lah, tak boleh taharuk lah, tak boleh cakap lah dah. Tak boleh sekali tu cakap. Tak boleh dia jadi makhluk. Tu kena Allah lah. Allah tak bergerak nak bercakap nak apa dah. Cuma Allah ni di segi asal sifat dia bercara tu ya dulu dah kira. Nak cakap bila cakap lah nak. Semisal firman Allah Taala dalam surah dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun," katalah hai orang kafir, surah Al-Kafirun ayat 1 ni. Maka perkataan ini difirmankan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad SAW dan bukanlah pada zaman Nabi Musa. Begitu pula ketika terjadi dialog antara Allah dan Nabi Musa AS sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Allah cakap macam tu lah. Allah bercakap dengan Nabi Musa pada waktu tu lah. "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, inilah tongkatmu. Aku bergantunglah, bertelekan padanya. Dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Surah Taha ayat 17 hingga 18. Nabi Musa bercakap dengan Allah pada waktu tu lah. Tidak ada kata tak boleh cakap satu nanti Allah diliputi waktu lah. Tak sedap bicara lah dah. Ada bicara masa ni Allah buat. Jadi kalau bercakap masa tu, Allah bergantung dengan tempat masa lah. Apa dah. Allah bergantung tempat lah masa lah. Jadi bercakap pun dia kata pokok dah. Macam-macam dia takwil supaya Allah ni hanya bercakap dulu lah. Lain tak cakap dah. Tu benda yang guna ilmu akal, ilmu Mu'tazilah lah. Akal atau Mu'tazilah bukan akal biasa dah. Maka perkataan ini difirmankan oleh Allah pada zaman Nabi Musa dan bukanlah pada zaman Nabi Adam lagi dah. Sehingga dari sisi topik kalam itu adalah sesuatu yang baru jika diistilahkan al-kalamu qadimun naw'i hadisul ahadi. Kalam Allah secara asalnya adalah qadim dah. Al-kalamu qadimun naw'i dah. Tapi topiknya qadimun naw'i dah. Hadisul ahadi, topiknya adalah baru dah. Jadi kalau bercakap tu barulah ni boleh bercakap ataupun di kiamat Allah bercakap dengan makhluk dia dah. Firman Allah kalamullah. Ditinjau dari asalnya kalamullah adalah qadim azali, ditinjau dari saat berbicara kalamullah hadis baru dah. Kemudian kalamullah itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Allah Taala firman dalam surah Kahfi, "Kalau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na mithlihi madada." Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula dah. 7 laut. Bumi ni luah tu laut dah. Tambah lagi 7 bumi lagi laut dah. Habis licin. Tambah lagi banyak tu pun habis licin lagi. Tak habis banyak dah lah. Kalimah Tuhan, kalimah Allah ni. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim." Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta ditambahkan padanya 7 laut lagi sesudah keringnya laut tersebut, nescaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimah Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Sifat kalamullah tidak ada hujungnya. Kalamullah bukan hanya Al-Quran sahaja dah. Al-Quran hanyalah bahagian dari kalamullah. Begitupun dengan kitab-kitab suci samawi yang lain tu, seperti Taurat, Zabur dan Injil pun kalamullah. Al-Qurtubi ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, khabar hadis ini sahih dan merupakan ucapan jujur. Kami telah mengetahui akan kebenarannya secara dalil dan secara praktikal. Semenjak itu aku mendengarnya, aku selalu membacanya dan aku tidak pernah tertimpa apapun sampailah aku pernah meninggalkannya. Suatu hari di satu kota aku disengat kala jengkir pada malam hari. Baca doa tadi ni, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Lalu aku merenungkan mengapa boleh demikian. Ternyata aku lupa membaca doa tersebut. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kerana gambar ini penjelasan tentang maksud ayat yang ada dalam surah Al-Jin, meminta perlindungan pada Allah selain Allah adalah syirik.
Hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahawa kalam Allah itu bukanlah makhluk, kerana meminta perlindungan pada makhluk itu syirik. Doa ini a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sangatlah utama walaupun sangat singkat. Sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan dunia baik dengan menolak kejahatan atau mendatangkan keberuntungan tidak bererti sesuatu itu tidak termasuk syirik. Kalau kita nampak pakai tangkar ni kayu kokar ke apa ni, maka nampak tak ada jin ganggu malam ni sebenarnya tu tipu daya syaitan iblis ni supaya bergantung dengan dia. Syarat-syarat yang dibuat untuk mengagungkan jin termasuklah memakai kayu kokar ke batu-batu mata pelik-pelik Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.